Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita masih lagi ayat ni kan. Ayat ulaika allazina ishtaraw ad-dhalal. Ayat yang ke-17, 16 hingga 17. Ulaika allazina ishtaraw ad-dhalal. Ni muka surat 53. Ayat tu duduk di muka surat 53. Sebab kita nak masuk balaghah ni, tengok ayat tadi, lupa ayat mana bincang. Ulaika alladhi, mereka ialah orang yang telah membeli kan, ishtarawu ad-dhalala, kesesatan dengan petunjuk. Mana jual petunjuk, ambil kesesatan. Tetapi maka perniagaan mereka tidak menguntungkan. Fama rabihat tijaratuhum, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Wa ma kanu muhtadin. Satu. Yang kedua, masaluhum, perumpamaan mereka ini seperti masali, seperti perumpamaan orang yang istauqada, menyalakan nara, api. Maka lamma, tak kala, adaat, apabila adaat, menyalalah api tadi kan. Api itu menyinari ma haulahu, apa yang di sekitarnya, sekitar orang yang menyalakan tu. Zahaballahu binurihim, maka Allah menghilangkan cahaya. Wa tarakahu, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, zulum, dan mereka tidak melihat. La yubsirun, sebab belakang. Sekarang ini kita nak tengok dari sudut balaghah, dari segi ketinggian bahasa, pemilihan seperti pemilihan ishtara sini, pemilihan dhalalah, kemudian apa hubungannya ishtara ni dengan untung, rabihat. Kemudian ni wa makan ni juga, kenapa diselitkan wa makan. Satu. Yang kedua, juga dibahaskan tentang kenapa digunakan adha'a bersama dengan nun. Adha'a ni daw'un, cahaya kan. Sepatutnya sini kena bidaw'ihim juga, tapi tukar cahaya sini, tukar nun. Kenapa ni? Ini akan dibongkarkan dalam bab balaghah. Ini al-balaghah. Ini simbolik, kita panggil simbolik, kita panggil majaz. Bukan perkataan yang sebenar. Takkan dia beli kesesatan mana boleh beli. So kenapa Allah gunakan beli? Sebabnya mereka pilih kesesatan instead of petunjuk. Pilih pula ada untung. So sini ada unsur-unsur balaghi, ada unsur-unsur balaghi, unsur kebalaghan. Ini yang akan dibincangkan sebanyak beberapa poin tentang balaghah. Satu, isti'arah. Kita pun tak ingat isti'arah apa dah lama ni. Suatu saya semua hari tu. Kemudian tadi saya kata beza. Ishtarau sepatutnya istabdalu, tukar, ataupun mana kadang ulama tulis ikhtaru, mereka memilih, kadang mereka menukar. So, sepatutnya yang asalnya istabdalu ataupun ikhtaru, tapi guna ishtarau, membeli. Ini dia uraian lah. Apa beza istibdal pada dengan syara, beli. Kemudian yang saya kata tadi, wa makanun tadi ni kan. Ini pelengkap, dipanggil tatmim, pelengkap. Kemudian ayat yang ke-17 tu, masaluhum kamasalil ladzi ni, tashbih. Kita buat misal, perumpamaan. Tapi tashbih ni dalam bab balaghah banyak jenis kan. So ni termasuk tashbih tamsili. Ini kita akan huraikan apa maksud dia tashbih tamsili.
Kemudian dalam bab mukhalafah bainad dhamiran. Ini dalam bab mana ni? Ilmu badik, saya tak ingat badik kau masih ma'ani lagi. Kemudian mura'atun nazir. Mura'atun nazir misalnya dia guna perkataan dha dengan nun. Hampir dekat-dekat kan? Dekat-dekat nun dengan dha. Macam tidur, bukan, bangun dengan duduk. So ada hubungan bangun dengan duduk. Mura'atun nazir. Bukan. Ini yang tadak. Untuk dia mengelakkan. Nanti kita guna untuk mengelakkan mutabaqah. Mura'atun nazir. Ini hampir sama, Tauk dengan nun. Dipanggil tanasub, sama. Apa lagi? Dia bincang. Okey, sekali. Habislah Mura'atun nazir je. Ini bab ilmu ma'ani lagi tak silap saya. Okey. Kita tengok yang asal. Nombor 1. Fiha tainil ayatain. Dalam dua ayat ini. Fiha taini. Tengok Hazah biasanya Hamzah, alif. Bila alif dihazafkan. Salah satu alif dihazafkan untuk yang ada hazah. Ha tambih. So ha tambih ni dihazafkan. Melainkan untuk tasniah dia. Tasniah kita hidup balik tu. Ha. So ha kan, taini ni huruf tambih yang asal kan. Tapi untuk mufrad kita hazafkan dia punya alif. So kita buat titik itu ya, setelah. So ayataini. Ayataini. Macam soalan saya kan, huruf tambih tu boleh hazaf kan. Kalau gabung dengan anta satu sini kan. So hanta dia ni. Hana. Kedua ayat ini termasuk dalam ilmu balaghah, panggil funun, fan. Ini panggil ilmu. Fan. Fannun, ilmu, skill. Ilmu balaghah. Ma tadiku anhu alladhi ma tadiku anhu as-sukun. Dhaqa yadiku sempit kan? Sempitlah lembaran-lembaran. Mana buku-buku lah daripada ni. Tak banyak orang bincang ni. Ma tadiku anhu as-sukun. Ataupun dhaqa anhu mana? Dalam bahasa Arab dhaqa anhu artinya la yas'u. Mana tak dapat tidak dengan ada. La yas'u. Ma tadiku anhu su artinya tak dapat tidak. Orang akan tulislah mengenai dia, mengenai balaghah. Di sini kita ambil terjemahan pertama kan. Tak banyak lembaran yang membincangkannya. So kita akan cuba, dia kata sanuhawilu, hawala yuhawilu, meringkaskan, khallasa yukhallisu, talkhisan. So talkhisa
mudhaf ilaih hazihi al-funun. Kita akan cuba untuk meringkaskan ilmu ini. Reka lagi payah reka. So pertama dia ambil yang tadi, yang ishtara ni dia ganti dengan, sepatutnya asalnya istibdal kan, istabdalu. Mereka itulah orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk kan. Sepatutnya istibdal, tapi Quran guna ishtara. Kenapa? Dalam bahasa balaghah, istilah kita panggil isti'arah. Dalam istilah balaghah, maknanya kita guna perkataan yang tidak pada tempat asalnya. Ni kita panggil majaz. Guna perkataan tidak pada tempatnya kita panggil majaz. So majaz ni tak dalam ilmu ayat bayan. So ilmu balaghah ni ada berapa jenis? 3 kan? Satu ilmu ma'ani kan? Kemudian ilmu bayan. Kemudian ilmu badi'. Ma'ani ni nahu lah, nahu. Kenapa tak depan mubtada, kadang-kadang mubtada tak belakang, kadang-kadang khabar tak depan kan? So dia panggil makna. Kenapa? Jadi makna yang tertentu lah. Dia akan mengeluarkan makna yang tertentu. Kalau nahu kita hanya sekadar ini mubtada muakhar, takdir, mubtada awal gitu kita kata kan. Tapi yang balaghah ada makna tu. Kalau kita tak depan, kita nak fokuskan kepada apa. Sebab tu dia kata makni. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu bayan. Bayan ni ilmu keterangan. Nak terang dari sudut makna yang di sebalik. Contohnya tadi, Zaid seperti singa. Zaid singa. Ni kita nak terang apa? Takkan dia tu singa ada bulu apa semua tak. So mesti dah ini simbolik. Ini dipanggil bayan. Ilmu bayan. So dia lebih kepada perkara yang majaz-majaz, bukan hakiki. Yang sini hakiki lah. Majaz-majaz. Mana yang tidak sebenar. Yang sini make-up. Ilmu make-up. Sini dah comel dah. Sini lengkap dah. Ini lengkap ni. Ini tolong bubuh bedak-bedak lagi. Bubuh minyak wangi apa semua kan. Kosmetik. Ilmu kosmetik. Marah orang enggak. Semua kita atur ayat tu. Misalnya berakhir dengan semua lam. Ayat tu berakhir dengan lam. Contohnya ayat Quran akhir ni. Tu nak comel je. Kan? So kadang-kadang dia langgar kaedah. Kerana demi untuk nak cantik kan. Wazan-wazan dia pakai kan. 3. So sekarang ni kita masuk ilmu, sebab dia letak isti'arah. So isti'arah tu masuk ilmu majaz. Baik, sekarang ni kita masuk ilmu ni, pecahan balaghah jadi 3. Sekarang ni kita masuk bayan dulu. Bayan ni ada berapa jenis komponen dia? Siapa ingat? 1, tashbih. Tashbih. Macam tadi kita kata Zaid singa, maknanya Zaid seperti singa. Tashbih maknanya kita menyamakan. Zaid ni seperti singa. Macam tadi kita kata istibdal tadi sama dengan istira. Jual sama dengan menukar sama dengan membeli. Antara nahu ni bukan nahu lagi ni. Bukan nahu. Ka ni kan, ka nahu ni adalah takdir dia kan. Itu nahu. Ni kita masuk ka ni. Bila ka ni maknanya tasbih. Bukan ka ni maknanya tasbih. Menyamakan. So menyama tu dari sudut apa? Mesti ada sudut-sudut dia. Jadi sekarang ni kita tak nama this is mubtada, this is khabar, this is harfu jar.
So kita nama dari segi balaghah ni zaid, bila kita katakan ini tasbih, yang ni yang menjadi tempat benda yang kita nak jadikan seperti kan. Kita panggil musyabbah, nanti dia ada nama dia sendiri lah. Kalau nahwu ni mubtada' dan khabar kan. Tapi kalau kita letak tasbih, so dia nama lain. So ini tasbih maknanya menyamakan, serupa, bayan. Yang kedua, majaz. Ilmu tentang majaz. Majaz ni kalimah tu sendiri. Yang ni kalau tasbih maknanya kita mesti ada dua lah. Dua kalimah. Yang ni sama dengan yang ni. Kalau majaz pula kalimah tu sendiri. Misalnya ishtara. Ini kalimah ni kalimah hakiki ke? Dalam teks tu hakiki ke ataupun pinjaman aja? Borrow je. So kalau kita kata hakiki, tapi sebab kita ngaji bab bayan, so dia pinjamannya, dia majaz saja. Kalau hakiki ni tak perlu lagi perlu pada otak, semua orang dah faham kan. So kalau benda yang simbolik itu perlu kepada keterangan. Hanya orang yang duduk dalam pidato je dia tahu. Hanya orang yang faham Quran, faham bahasa Arab, faham syair je dia tahu. Kalau orang yang belajar terjemahan harfiah dia tahu. So ini dipanggil majaz. Majaz adalah perkataan tu sendiri. Kita nak tahu perkataan mesti ada dua. Katalah words, kalimah dalam bahasa Arab. Kita ada dua, sama ada hakiki, termasuk dia hakiki, ataupun maknawi tadi majaz. Macam Allah di atas istiwa kan? Istawa. Majaz ke hakiki? Salafi kata hakiki. Asy'ari kata majaz. Betul. Dia daripada sini lah. Pada ada. Ustaz kata nanti kita ngaji Bukhari ni, kita sapa situ kita. Mu'ana Yunus hakiki. Salah pun. Yang pandu. Dia kata laisa kamitslihi syai'. Habis ini majaz. Satu lagi kinayah. So setiap orang mau majaz. Perkataan sendiri. Apa beza tasbih? Majaz dan tasbih. Kenapa beza? Nanti tasbih ni dia luas lagi. Tasbih ni luas. Antara juzuk tasbih ni majaz. No, majaz ni luas. Majaz ni luas. Kemudian nanti dia ada cabang-cabang. Ini segi pengasingan aja. Istiarah mau majaz. Pengasingan majaz. Yang besarnya majaz. Nanti istiarah itu pun majaz. Istiarah itu pun majaz. Majaz ni banyak lagi. Majaz akli. Bukan, ini majaz mursal dengan lawan dia istiarah. Kinayah ni kan saya tak ingat. Kiasan. Semua kias berlaku. Semua kias begitu. Ingat sarung pedang. Kinayah. Macam dia mempunyai sarung pedang kan. Dia mempunyai sarung pedang yang panjang, artinya dia pemurah. Peribahasa lah. Peribahasa. Yang ni macam bayangan kesamaan. Peribahasa tu macam lain daripada lain kan? Lain. Peribahasa lah. Orang yang tangan panjang pencuri. Tangan panjang. Tak ada kena mengena dengan pencuri kan? Dia macam kinayah ni memang yang ahli bahasa tu yang dah tetapkan kan. Okey. Peribahasa lah sebenarnya. Peribahasa. Dia hampir nak dekat-dekat ni, jadi kita confuse. Okay. Yang kedua, kita tengok sebab sekarang ni kita nak ngaji isti'arah kan. So isti'arah terletak di bawah majaz.
Maknanya perkataan yang tidak hakiki. Hakiki ke majaz. Words. So majaz ni dibahagi pula kepada majaz bagi pula kepada isti'arah. Dan juga satu lagi majaz mursal. Majaz mursal. Apa makna majaz? Majaz makna kita guna makna itu tidak pada makna asal. Yang kita sebut hari itu ghairi ma wudi'a lahu, kan? Ingat tak istilah kita? Ghairu ma wudi'a lahu. Ini dia digunakan bukan pada wudi'a ni lahu. Makna asal dia kata wudi'a lahu. Wudi'a lahu makna asal. Makna al-lafzu fi makna fi ma wudi'a lahu. Fi ghairi ma wudi'a. Lafaz yang digunakan bukan pada tempatnya yang asal. Mana majaz? Dan setiap majaz ni misalnya kita kata kalau asalnya macam tadi kita kata istiwa, kan? Summastawa 'ala al-'arsy. Mastawa 'ala al-'arsy. So mana istiwa asalnya duduk cokok itu, kan? Macam orang kata apa tu? Macam mufti Kedah kata apa dia kata? Macam kerua di atas. Ya, saya kata salah. Wahabi Allah istiwa tu macam kerua di atas. Mana boleh gitu, kan? Dia kata gitu, kan? So makna dia kalau istiwa itu makna dia kata dia berpegang pada majaz lah. Pada majaz. So majaz ni kita asalnya istiwanya mana duduk atas macam atas pokok tu. Macam ni kita duduk atas meja ni, kan? Istiwa. Bersila di atas takhta ni. Istiwa. Itu makna asal. Tapi bila kita tak nak guna tu, sini bukan untuk makna asal hakiki, so kita mesti ada qarinah dia. Mesti ada alasan kenapa kita tak pegang. So qarinah yang kita panggil mani', yang mani'ah, yang melarang kita ataupun menegah kita daripada pegang kepada makna hakiki. Larangan, penghalang, mesti ada qarinah. So macam ishtara tadi, kenapa kita tak pakai istibdal? Mesti ada qarinah yang menyebabkan kita terpaksa pakai ishtara. Majaz. Baik. Contohnya tadi kita kata dalam ayat Quran dia pakai ishtara. Asalnya istabdal. Takkan tak ada nak tukar ambil ishtara, tak nak pakai istabdalu ni, takkan tak ada langsung hubungan antara kedua ni, mesti ada sikit hubungan antara kedua ni. Mesti ada sikit hubungan di antara yang asal dengan yang majaz. Ini hakiki, kan? Ini majaz. Ini kita panggil hubungan yang berkongsi pada satu tempat tu kita panggil alaqah. Kita kata secara zahirnya kata yang ni sama dengan yang ni. Sama saja mana, cuma ada sikit je lain. Ada sikit kesamaan. Ada alaqah. So alaqah sini kita panggil alaqah. Kalau nak alaqah tu, kalau hubungan tu, mana kita tak nak pakai yang hakiki, kita pakai majazi. Ada juga hubungan sikit, kan? Alaqah tu kalau alaqah tu musyabahah. Sama sebiji, sama. So dia panggil isti'arah. Mana hubungan beza di antara isti'arah dengan majaz mursal ni, tengok kepada alaqah.
Apa hubungan kita nak pakai ini? Hubungan ni kalau kita kata ini serupa je musyabah. Dia artinya musyabah, dia menyamakan istibdal dengan istirak. Kita kata menyamakan. Musyabah artinya menyamakan. So menyamakan yang ini dengan yang ini. So kalau kita kata hubungan tu hubungan musyabah, maka itu dinamakan isti'arah. Isti'arah. Dari segi nama lah nama. Isti'arah. Isti'arah artinya pinjam. Pinjam baju, pinjam ini, pinjam. Kita nak pinjam barang orang tu, nak ganti lah, kata ganti, pinjam. Benda yang sama dah nak ganti kan. Mesti dah sama kan. Nak ganti orang. Mana nak ganti pemain gitu ya, dalam bola. So mesti ada hubungan. Mestinya dia mesti pandai lah main bola. Serupa dari segi striker mesti serupa dari segi peranan striker. Striker sama striker. Panggil musyabah. Ini ada musyabah. Boleh yang striker tak boleh. Tak musyabah. So dia punya bukan isti'arah. Dia mungkin majah mursal. Ganti atas alasan lain. Alasan lain tak ada pemain lain dah. Jadi dia. Sebenarnya Adam. Sebenarnya alaqah dia Adam. Adam dia tiada pemain lain. Tapi ada kesamaan dari segi pemain. Mursal yang selain daripada musyabah. Ialah alaqah selain daripada musyabah. Mana hubungan yang ni, kenapa kamu ganti yang ni? Kerana alasan dia mungkin kerana sebab. Ini penyebab kepada yang ni. Ini penyebab kepada yang ni. Yang ni ada umur 9 kalau kita ingat dalam kita punya ingat dulu subalaghah kita kan. Dia bagi ada berapa lah. Antara alasan dia sababiyah ni. Sababiyah. Alasan dia musabbabiyah. Ada lagi juz'iyah. Juz'iyah. Maknanya kita sebut juz' kita sebut tangan saja. Sebenarnya yang hakikinya semua body, tapi sebut tangan saja sebab sudah difahami. Kerana dia juzuk kepada body. Nak tengoknya jelas ni, kita tengok sini. Dia kata aku membesarkan tangan orang tu. So, maksud dia sebenarnya aku mengucapkan terima kasih ke atas sebab tangan dia yang menolong. Saya tak sebut dia, sebut tangan dia. Saya menghormati dia. Ini saya menghormati tangannya. Ada musabbabiyah. Contohnya dia kata langit telah menumbuhkan, tumbuh-tumbuhan. Langit menumbuhkan. So nabatan ni sepatutnya ni hasil kan? Hasil dah. Sepatutnya langit telah menurunkan hujan mata. Hasil daripada hujan ni hasil. So maknanya dia sebut nabatan majaz kan? Bukan hakiki lah ni. Yang hakikinya mata. Hakikinya mata. Alasan dia apa alasan dia? Alasannya dia ni musabbabiyah. Dia ni hasil daripada sebab mata keluarnya tumbuh-tumbuhan. Tak payah sebut mata lagi. Juz'iyah contohnya. Aku telah mengiringkan mata-mata untuk dia mencari maklumat tentang keadaan musuh. Spy. Dia guna spy mata. Pinjam mata. Patutnya mengiringkan orang tu lah spy. Tapi orang Arab guna uyung mata ni untuk mata-mata. Jadi kerana peranan mata tadi kan yang besar. So dia kata ni juzuk daripada body dia. Panggil alaqah dia. Jadi uyung ni hakiki ke majazi? Majaz. Tapi dia isti'arah lah kan. Dia isti'arah. Sebab dia hubungan dia alaqah dia alaqah yang bukan musyabahah. Kita tak kata uyung ni serupa dengan tu. Bukan isti'arah. Majaz mursal. Kulliyah pula. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka telah menjadikan jari-jari mereka. Mereka telah meletakkan jari-jari mereka di dalam
telinga. Bukan jari-jari, jari ni sini ke sini. Bukan masuk semua. Ni aja ni. Ni nama lain bahasa Arab ni. Panggil apa ni? Anak jari. Ha? Tak daripada sini ke sini. Anak jari. Anak jari. Ujung-ujung jari tu kan. Ya. Telinga ni kita tak masuk dah sampai habis sini je, ujung tu je. Ujung jari. Kenapa naik selalu ni je? Ni. So maknanya dia sebut semua full, tapi maksud dia juz. Maksudnya anamil, tu anamil. Namlu, anamil. Anmilah. Anmilah tu anamil. So sebut kulliyah. So alaqah dia segi kull. Alaqah. Yang banyak lagi lah. Ataupun iktibar dia, berilah kamu kepada anak-anak yatim harta mereka. Dah jadi besar dah apa yang anak yatim lagi. Kita pergi tu harta tu masa dia yatim kita jaga. Masa dia besar lah kita bagi balik. Tapi dia kata berilah kepada anak yatim kerana mempertimbangkan yang terdahulu. I'tibaru makana. So kita sebut anak yatim lah. Sebut anak yatim lah. Yatim. Yatim sini sebab sini rajul lah dia. Dia dah rajul ataupun imra'ah dah. Dia dah bukan lagi anak yatim lah, bukan lagi anak yatim di sini kan. Bila dia besar dia berikan amwalah. Ataupun inni arani a'siru khamra. Cerita Nabi Yusuf kan. Sesungguhnya aku telah melihat diri aku memerah arak. Mana ada buah arak? Pulak anggur. Jadi dia kata mempertimbangkan hasil daripada perahan tu. Ini i'tibaru ma yakunu, yang ni yang dulu. Ini yang akan terjadi ma yakunu. Ini alaqah dia lah. So yang khamra ni hakiki ke majaz? Majaz, bukan arak sini maksud dia. Anggur. Tapi kita kira hasil daripada anggur yang akan datang tu, hasil daripada perahan. Itu alaqah dia lah. Itu nampak macam jenis tadi istiarah yang sama. Musyabahah. Tadi lah istibdal tak ada alaqah dia yang ikut-ikut ni tak ada. Suka. Macam beza juga. Suka dengan jual macam yang ni macam simple macam yang ni tak ada. Tadi kita kata khamar tu sama. Bolehkah kita khamar sama dengan dengan khamar sama dengan anggur? Jauh tu, jauh kan. Kalau istibdal dengan istibdal sama sebab jual beli ni pun tukaran. Jual beli bukan pertukaran. Jual beli tukaran. Cuma tapi ada juzuk yang beza juga. Bezanya beza tadi kalau syarak ada faedahnya tukar. Kalau ni saja-saja tukar. Membeli tu mesti kita beli tu kerana nak ada faedah daripada tu. Kalau mahaliyah qarrara majlisu zalika. Majlis telah menetapkan yang demikian. Bukan majlis. Orang yang dalam tu kan. Majlis ni tempat dia duduk. Sehubungan majlis ni kita tak pakai majlis ni. Ini majaz. Sebenarnya anggota dia, ahli dia. Ini majaz. Kita pandang ni pula kecil orang. Itu majaz. Majaz semua lah. Dia kata fafi rahmatillah. Mereka akan berada dalam syurga di dalam rahmat Allah. Bukan mereka dalam syurga Allah. Fi jannatihi. Di jannatihi. Dalam jannah tu dia keadaan dia mendapat rahmat Allah kan. Sebagai haliah. Itu beza di antara isti'arah dengan majaz dengan majaz mursal dengan isti'arah. Musyabah. So kita tadi syarak tadi kita tengok musyabahah. Dia kata sepatutnya mereka menukar. So menukar istibdal. Istibdal masdarnya istibdal kan. Istabdala yastabdilu istibdala. Ishtara yashtaru
Istira'an ataupun syira'an. Syira'an masdar. Yang ni pun ada unsur tukar. Syira' pun ada unsur tukar. Yang ni sama. Baik, baru kita tengok. Ada lagi ke? Mana nak? Okey, oleh kerana tadi kita tengok dia ada sebut isti'arah. Mana yang tadi? Isti'arah, dia sebut pula tasrihiyah. Dia sebut pula tarsyihiyah. So kita kena hurah pula lah. Ini dah lalu dah sikit. Majaz terbagi pada dua, isti'arah dengan majaz mursal. Yang ini kita tinggalkan, kita ambil yang ini pula. Isti'arah. Isti'arah maknanya majaz juga. Majaz yang maknanya musyabahah. Bagi pada dua. Satu, musarrihah. Musarrihatun. Ataupun kalau kita guna masdar, tasrihiyah. Mana ini sifatlah. Isti'aratun musarrihatun. Isti'aratun tasrihiyatun. Isti'arah yang jenis jelas. Apa yang jelas ya? Baik, sekarang ni kita kata tadi kita ada ishtara kan? Kita nak kata istibdal ni istabdalah ni sama dengan ishtara. Mana yang hakiki, mana yang majazi? Yang ni hakiki kan? So ini kita nama apa? Musyabbah. Yang kita nak samakan. Yang ni yang kita nak samakan. Yang ni yang kita samakan dengannya kan? Kita panggil musyabbah. Musyabbah bihi. Macam gini kita kata Zaidun Asad. Zaid seperti singa. So Zaid ni yang kita nak samakan. Yang benda yang kita buat perumpamaan ialah singa. Yang ni yang kita buat perumpamaan ishtara. Okey, oleh kerana kita dah bubuh nama baru, yang ni isti'arah ni. Ni untuk majaz kan? Tashbih ni artinya majaz lah. Kita upamakan. So, kita guna isti'arah. So, nama ni pun kena ubah kan? Isti'arah. Dia nama sini musta'aran lahu. Musta'arun lahu. Asal musta'ar mana pinjam. Dipinjamkan untuknya. Ni yang bagian kita pinjam kan? Untuk siapa? Untuk yang ni. Kita panggil musta'ar lahu. Yang ni kita panggil yang dipinjamkan daripada dia. Musta'arun min. Satu sini makniyah. Isti'arah musarrihah, isti'arah makniyah. Okey. Dia kenapa zaman Nabi dulu para sahabat tak timbul dulu? Sebab dia pakar bahasa. Dia pakar gitu macam kita lah. Kita dulu kita syair-syair kan, mana puisi. Lepas tu orang kemudian barulah belajar rangkaknya gini-gini. Orang dulu spontan je jadi begini. Dia automatik dah. Sebab bila kita zaman apa lalu, so wakil pada waktu tu dah tak pakai dah macam tu. So kita terpaksa belajar cara dia di buku kan. Kalau orang tak ada buku kita tak faham apa yang maksud. orang sahabat tak dengar semua kan? Tak dengar macam nahu juga ni, orang cakap automatik betul. So tiba-tiba satu zaman orang cakap tak betul. So dia kata ni kita kena buat kaedah ni supaya dia orang cakap betul. Lain nahu.
Sekarang ni bercakap balaghah pun tak tinggi mana. Allah. Alah macam budak-budak yang buat ayat gitu kan. Buat satu kaedah. Kumpulkan syair. Ataupun orang dulu ni dia tak tanya, ikut je. Takkan semua Dia tak bila tak tanya tu dia satu zaman lah. Zaman tu zaman orang yang tak tanya kerana semua dah tahu. Kan? Kalau tidak si Bawai masa kan terpaksa dia pergi pergi jumpa orang Badui yang pergi duduk lama-lama kerana di tempat dah tak ada lah. saya heran juga kan tangan Allah dah jadi masalah zaman sekarang. Dalam itu kan ada. Takkan semua orang marah tu pakar ni kan. Orang kampung-kampung ni dia tak tahu tapi dia berterima benda tu. Tak ada persoalan yang timbul. Ya. Mungkin zaman dia tu dua-dua faham macam tu. Dua-dua faham. Tapi tak timbul soalan. Tak timbul. Kalau tak tanya ni boleh sesat. Betul. Bagi sahabat-sahabat dia tak tanya dulu. Nabi. Sebab tu kelas ni dia dia faham tak faham pun dia kata. Dia tanya kelas. Sekarang kita banyak tanya faham. Karena tu lah dia macam Arab dulu. Bijak. Mesti Arab tu. Majas. Okey. Pembahagian cara ni, gini-gini ni, kita kena ni lah, konteks dia lah, konteks apa. Nama ni berdasarkan kepada iktibar. Panggil iktibar lah. Tengok macam tadi kita pembahagian atas ni atas dasar apa kan? Ni atas dasar kalimah tu sendiri. Yang ni kita bagi ni atas dasar apa? Dia ni bagi ni atas dasar yang musyabbah bihi. Sini. Yang ni kita tak tengok. Yang ni maksudnya kalau kita memang sebut musyabbah bihi, sebut perkataan isyarat, sebut dia tu sendiri. So dia panggil musarrihah. Musarrihah ataupun tasrihiyah. Jelas. Mana yang ni. Macam dia kata gini lah, kata contohnya Quran guna satu lagi, dia guna janah, zul, sini zul, sini buruk. Quran guna hai, khairun. Sini Quran guna janah, zulun, kehinaan. Quran guna waqfiz janahaka minaz zulli. Rendahkanlah sayap kamu kepada apa? Untuk kerendahan kan? So dia guna toy. Toy ni yang asal. Tapi dia guna zul. Maknanya musyabbah bihi dia nya dia guna janah. Zul sini kan? Silap. Tak masuk sini. Yang maksudnya betul lah ya. Zul dengan Zulay. Maka ya zul sini, zulun untuk lawan dia, zul ni lawan dia Toiru. Burung bila dituju ke bawahnya rendah kan? Zul ni kerendahan kan? Zul dengan Toi. Kemudian Toi tak sebut dalam Quran, sebut janah. Ini musyabbah bihi. Musyabbah bihi. Ini musyabbah. Kerendahan ni sama dengan burung. Burung bila lebar tangan dia putus bawah kan? So dia rendah. Tu pula tu ke bumi rendah. Tapi Quran sebut janah. Artinya dia tak sebut musyabbah bihi. Dia sebut yang ada hubungan dengan musyabbah bihi. Dia panggil lawazim. Kalau burung memang kata nak sayap tu
Tak panggil burung lah, tak terbang. So dia sebut sayap jannah. Ini panggil kinayah. Makniyah artinya tak sebut musyabbah bihi secara direct, tapi sebut yang hanya berkait bersangkut paut dengan musyabbah bihi saja. Itu panggil makniyah. Itu kadang-kadang berlaku macam ni. Kadang-kadang direct dia sebut. Itu dipanggil isti'arah tasrihiyah ataupun isti'arah musarrih. Ini dah habis dah kita punya ni pelajaran hari ni dah. 20% je. Dah. Macam tu dah. Ini kita baca je lah. Habis. Tashrih yang kami pula. Allah, banyak yang istilah. Maknanya. Jadi kita belajar istilah je lagi ni kan. Itu lagi. Isti'arah, pembahagian isti'arah berdasarkan kepada yang lain pula. Tadi berdasarkan kepada musyabbah bihi. Isti'arah yang tadi berdasarkan musyabbah bihi. Kalau musyabbah bihi sebut bi'ainihi, nama dia tasrih. Iya. Kalau bukan bi'ainihi, hanya yang berkait dengan dia saja, makniyah. Ini murasyihah kan? Murasyihah. Isti'aratun murasyihatun, isti'aratun mujarradatun. Mana jadi besar ini? Cek. Satu isti'arah mutlaqah. Tadi kita dah ada tadi isti'arah musyabbah, isti'arah ada musyabbah bihi. Sebelum mujarradah. Ini murasyihah. Murasyihah. Tu yang ada dalam teks dia tu, yang ada dalam teks dia ni. Ni tarsyihliyah. So kalau kita guna masdar dia jadi tasyrihiyah lah. Guna masdar jadi nama pecah eh? 3 ni tu dia 4 di sini. Tarsyihliyah. Ataupun sini panggil tajri dia. Macam tajri dia. Ataupun sini nak buat itlaqiyah, tapi tak pernah jumpa ni. Tapi sini guna masdar, jadi itlaqiyah. Ni dia orang belajar balaghah kan. Sampai 1 tahun kita belajar balaghah. Hari ni kita belajar setengah jam. Jadi tak payah heteng yang Ini isti'arahnya Ustaz, yang tu tak ada ma'ani dengan ma'ani dah habis tadi. Al-ma'ani dah sebut tadi. Ma'ani kita dah belajar mubtada khabar. Fa'il naik fa'il. Okey. Yang bagian dari segi apa?
Yang ini pembagian dari segi apa? Yang ini pembahagian dari segi perkara luaran. Perkara luaran daripada musyabbah musyabbih. Musyabbah dengan musyabbih. Yang tadi kan ada janah tu masih lagi anggota tubuh dia lagi kan. Itu kita panggil lawazim. Lawazim. Yang ni pun sama dengan lawazim juga, tapi dia memang di luar terus. Ada kait-mengait dengan juzuk dia. Ini kita panggil mulaim. Mulaim. Perkara yang ada hubungan dengan dia juga. Tapi di luar. Macam keuntungan, jual beli. Ada kaitan lah dengan syarak tu. Sebab jual beli boleh jadi beli pun ada kan. So dia ada hubungan mulai. Kalau kita sebut mulai musyabbah bihi, kita sebut dia. Ni bukan musyabbah bihi dah. Musyabbah bihi memang sebut. Tambah lagi pula dengan hamara bihat tijaratuhu. Tambah pula dengan keuntungan. Maka dia disebut isti'arah tarsyihiyah. Tarsyih makna memperkuatkan. So maknanya tadi jadi kuat lagi syarak tu. Mana asal dia majas. So bila adanya keuntungan, seolah-olah macam dia tu hakiki dah. Tu dia. Nampak tak? Tuhan awak mari tu memang ni beli sungguh ni. Bukan tukar-tukar lagi. Beli. So beli ni jahat lah kan. Jijak tak? Sak. Very serious matter. Fama rabihat tijarat. So peranan tarsyihiyah ni dia memperkuatkan majas tadi. Sehingga menjadi seolah-olah macam dia hakiki. Kalau tajrid pula, dia sebut yang ni mulaim yang musyabbah. Tak sebut yang musyabbah bihi. Musyabbah. Mujarrad. Contoh saya tak mahu ni. Tajrid dia. Itlaqiyah memang tak sebut langsung lah mulaim. Tak sebut. Ikan singgah kata. Ikan singgah ni ikan dengan air. Tak sebut apa, tak ada kakak-kakak lain tak. Itlaqiyah. Dia bebaskan. Itlaq ni dia bebaskan daripada sebut mulai. Atlaqa itu dia mana lepaskan. Dia melepaskan daripada mulai. Yang ni saya rasa tajridiyah ni tajrid mana kita keluarkan. So keluarkan daripada yang ini, bubuh yang sini. Sebab sepatutnya isti'arah dia lebih fokus kepada sebab ni. Boleh Disebut terus etika sendiri dalam Syafi'i. Jadi ayat kita tadi ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda ialah jenis perkataan syarak tu. Jenis apa tu? Isti'arah tasrihiyah kerana dia sebut isyarat, dia tak sebut istibdal. Kemudian tarsyihiyah kerana dia sebut fama rabihat tijaratuh. Mudah ni. So wal makna asal ayat tu ialah ishtaraw tadi tu ikhtaru. Mereka memilih. Wastabdalu. Mereka menukar. Sebab apa kita tak pilih? Kita kata dia itu bukan asal. Syarat tu original. Sebab dia kata beli kesesatan. Kesesatan mana boleh beli? Belinya barang. Beli ni mesti ain. Ini sebab tu kita kata ada qarinah. Ada yang kita tak pakai hakiki tadi. Kita pakai majaz kan? So wa qarinatu isti'arah. Qarinah tadi alasan kita tak pakai hakiki. Wa qarinatu lis ti'arati ialah perkataan
ad-dalalah, ad-dalalatu. Kemudian diperkuatkan isti'arah. Summa rushiha. Ataupun kalau kita nak kata Quran, kita kata summa rashaha. Summa rashaha kitab Al-Quran. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala rashaha Allah lihazihi, kepada isti'arah ni, kepada majas ni, dengan tambahan kata-kata tadi fama rabihat tijaratuhum. Ini apa kita panggil? Tarsyih. Iya. So fama rabihat tijaratuhum. Kemudian dia sandarkan fama rabihat tijaratuhum. Mana musnad ilaih. Ni ayat ni fama rabihat tijaratuhum. Mana musnad ilaih. So dalam balagha kita tak guna lagi fa'il maf'ul. Kita panggil mana musnad ilaih. So sini mana fa'il, mana maf'ul, mana fa'il, mana fi'il. Ni fi'il kan? So fi'il hanya boleh jadi apa? Musnad. Yang disandarkan kepadanya. Yang disandarkan. Benda yang kita nak sandar kan? Tijaratuhum fa'il. Fa'il ialah musnad ilaihi. Sebab tu dia kata sini disandarkan fa'usnida al-rabhu. Ribhu kan rabhu. Ribhu. Dan disandarkan fa'usnida ribhu ila tijarati. Ni pun majas lah dia. Mana boleh perniagaan tu yang untung, orang tu yang untung. Okey, tadi kita nak katakan syarat, saya dah beritahu tadi, mana musta'ar minhu. Ke sini. Sini kan. Ini musyabbah bi, ini musta'ar lahu, ini musta'ar minhu. Syarat tadi. So dia kata fal musta'ar minhu. Musta'ar minhu, lafaz musta'ar minhu, ia ini syarat, iaitu syira'. Alladhi huwa syira'. Syira'u telah memperkuatkan rasyaha, dua lafaz tadi. Lafzai ribhi wa tijarati lil isti'arah untuk tujuan majas tadi lah. Kenapa? Kerana antara syirak dengan rib ini ada mula'amah kan? Jadi mula'im tadi ada harmoni baina antara beli syira'i dengan keuntungan ribhi, adanya mula'amah, ada hubungan. Baik, tarsyih yang kata-kata atas ni, apa maksud tarsyih? Tarsyihu ialah menyata, an yubriza ataupun an yubraza, dinyatakan majazu, an yubrazal majazu dalam bentuk yang hakiki. Dengan tambahan tadi kan, tambah faham marjan, soalan jadi hakiki. Fi surati hakikah.
Kemudian dihukumkan. Summa yuhkamu alaihi dengan beberapa sifat. Bi ba'di awsafil haqiqah. Ditambahkan. Tadilah tambah ribih itu. Ribih itu memang hakiki kepada sifat kepada syarat lah. Syarat. Syarat dan syarat. Sepatutnya syarat. Tak nyala. Syirah, syirah. Syara yashri syirah. Fayandafu. Indafa yandafu. Fayandafu. Maka apa makna indafa yandafu? Cuba tengok saya. Indafa yandafu. Maka di-attachkan. Fayandafu. Majaz dengan majaz. Maka ditambah semajaz dengan majaz. Supaya majazun ila majaz. Semua tu hakikatnya majaz-majaz belaka kan. So pertama majaz dengan majaz. So syarat pun asalnya majaz. Amar bihat tijab pun asalnya majaz. Gabung dua tu soalan macam jadi hakiki. Yang dhafu majazun ila majaz. Contoh dia kata yang ada dalam Quran ni memang orang Arab yang bercakap gitu pun. Guna macam-macam segini, guna isti'arah macam ni. Bukti dia syair. Kita satu pun tak belajar syair. Bila agak-agak? Belajar secara tak sepintas lalu di sini kan. Kita ambil gini je macam kalau Mutanabi tu mungkin ambil 2 page. Amal ambil 2 page. Satu sesi, 2 sesi cukup. Kena. Emerald Prize lagi saya boleh habiskan. Kita nak faham istilah-istilah. Saya pernah mengajar tu. Nak faham istilah-istilah berkaitan dengan syair. Ada. Istilah syair kan ada belakang otak saya tu. Qafiyah apa semua. Syair jahili. Syair yang dekat dengan Quran tu lah. Yang Sabah Muallakah tu kan. 7 tu. Habis 1 cukup lah. Imrul Qais. Tu UAE belajar. Dia ambil semua. Sampaikan lecture saya. Lecture yang ada tak? Jadi kita fahamkan bahawa semua kaedah nak boleh faham. Sampai habis. Berapa baik dah. Hada sya'nun jami'ah. Al-Skrat. Boleh sikit-sikit. Saya tak habiskan sya'nun. Al-Skrat. 4 tahun tak? Patutnya kena habis tu. Sebab budak bila dah grade saya memang tak. Bila grade dah tak sentuh dah. Tunggu wahyu mana pula wahyu. Tu dia buka semula. Okay, kita tengok syair yang dibaca oleh Hamidah ni. Hamidah ni pun feeling semua ni. Wa min zalika qawlu Hamidah. Hamidata ke Hamidatu Hamidata. Bentu. Benta, benti. Benti. Mutah-mutafu ilaih ni kan. Yang ni memang ghairul munsharif. Saya. Benti Nu'man ni Ibni Bashiri.
Dia ada dua untuk lelaki. Tahu untuk lelaki? Suami. Yang pertama nama Rob. Ni first one. Yang kedua nama Fight. Suami dia ni daripada kabilah Juzan. Selalu dia nak marah ke isteri dia depan kaum dia. Dia hina lah. Hina suami isteri dia. Isteri dia marah balik. Jawab baca syair. Dia dengar syair cerah isteri dia. Ha? Cerita betul lah ni. Cerita penyair ni. Syair ni. Hamidah ni. Hamidah diceraikan oleh Rauf. Ya, dia duduk depan kawan-kawan kaum dia ni. Dia nak maafkan isteri dia. Dia kata buat-buat ke isteri dia ni kan. Isteri dia dengar. Isteri dia marah lah. Marah dia baca syair ni. So baca ni macam menghina dia kan. Menghina dia. Dia nak marah sangat. Dia cerai situ kan. Lepas tu dia kata, mu nanti boleh tok laki minum arak. Minum arak pula atas riba kamu. Mutah atas riba mu. Dia pun lepas tu kahwin dengan Faid. Tak lama Faid minum arak. Minum arak tu mutah atas riba dia. Dia kata benar lah. Apa roh kata dulu dia. So dia ada soal jawab lah dia dengan ni. Dia dengan bini dia ni. Dengan Rob dengan Hamidah. Soal jawab. Baca syair ni lah. Dia kata yang dia jawab. Dia kata yang dia jawab. Itu cerah. Spontan je. Dia bercakap. Spontan. Kalau nak mahu dia bersyair lah kan dia orang. Cepat pantun lah kita. Jawab. Macam orang Melaka lah. Kerana begitu nak pun kena ni kan. Kita pun boleh kan. Cerita Upin Ipin kan dia yang seorang lagi nama Sajid. Upin Ipin tu kan dia tak patut satu kan. 2, 3 kucing. Tengok anak tu tengok ni. Baka al-khazzu min rawhi wa ankara jildahu. Baka al-khazzu. Baka menangis. Al-khazzu sutera. Sutera sini mana pakaian sutera. Pakaian yang elok kan. Sutera. Dia menangisi roh. Kerana rak. Maknanya dia kata, mu tak layak pakai baju tu. Mu tak layak dulu kan. Aku tu macam sutera lah. So mu kahwin dengan aku tu. Sekarang ni mu tak layak dengan aku kan. Jadi baju tu menangisi. Tak mau duduk ni. Begitu sekali. Baka al-khazzu min rawhi wa ankara jildahu. Kulit dia aku tak mahu ke dia. Kulit tak mahu. Sebab aku mengucap mahu ni. Wa ankara jildahu.